Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid cikgu hari ini. Cikgu harap semua murid-murid dalam keadaan sihat ya. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita secara PDPR. Hari ini cikgu akan mengajar Bahasa Melayu Tahun 1 Unit 7 Telitinya Rizal dalam tajuk kata adjektif. Diharap semua murid-murid sudah pun bersedia dengan buku teks dan juga buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu. Sudah bersedia? Mari kita mulakan. Bagi objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran, murid-murid dapat pertama, memahami maksud kata adjektif. Kedua, murid-murid dapat mengenal pasti kata adjektif yang terdapat di dalam petikan. Seterusnya, mari kita lihat apa itu kata adjektif. Kata adjektif ialah kata yang menyatakan keadaan atau sifat sesuatu atau seseorang. Ada 9 kategori kata adjektif. Kata adjektif itu ialah jarak, perasaan, panca indera, ukuran, sifat, bentuk, warna, waktu dan cara. Seterusnya, mari kita lihat contoh-contoh kata adjektif yang disebutkan tadi. Di sini, cikgu paparkan sebahagian saja ya kata adjektif ini. Okey, mari kita lihat bagi kata adjektif untuk jarak. Okey, bagi jarak, contohnya ialah jauh, dekat dan lain-lain. Sebenarnya banyak lagi contoh bagi jarak ya. Okey, nanti murid-murid bolehlah cari selepas ini. Seterusnya, kata adjektif bagi perasaan, contohnya ialah sedih, gembira dan lain-lain. Kata adjektif untuk ukuran pula, contohnya besar, kecil dan lain-lain. Kata adjektif bagi warna, contohnya merah, kuning dan lain-lain. Seterusnya, kata adjektif bagi panca indera ialah panca indera ini menerangkan tentang konsep rasa, pandang, bau, dengar, sentuh. Kelima-lima, gabungan panca indera ini berfungsi sebagai penerang kata nama. Okey, mari kita lihat panca indera bagi deria rasa. Contohnya, masin, masam, sedap, tawar. Panca indera bagi deria pandang ialah cantik, tampan, hodoh. Kata adjektif panca indera untuk deria bau, contohnya ialah wangi, busuk, harum, hanyir. Kata adjektif panca indera bagi deria dengar, contohnya bising, merdu, senyap. Kata adjektif panca indera bagi deria sentuh, contohnya halus, lembut, licin, kasar. Ini adalah kata adjektif bagi panca indera. Okey ya. Seterusnya, murid-murid dikehendaki buka buku teks muka surat 43. Sudah bersedia? Alhamdulillah. Mari kita lihat. Okey, paparan yang ada di sini. Okey, sama ya seperti dalam buku teks kamu semua. Okey, mari kita lihat pada bijak bahasa yang ada di bawah gambar ni, kotak kuning. Okey, di sini saya sudah pun besarkan. Okey, murid-murid boleh lihat bijak bahasa. Okey, dia menerangkan apa itu kata adjektif. Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan keadaan atau sifat bagi kata nama. Contoh, bersih, sedap dan bulat. Mari kita lihat
paparan gambar di sini. Okey, di sini ada 4 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Okey. Gambar-gambar ini kita lihat apa yang sedang dilakukan oleh Rizal. Okey, mari kita lihat bagi gambar pertama. Gambar-gambar ini ada kaitan dengan kata adjektif dalam tajuk kita pada hari ini. Aktiviti untuk kita pada hari ini ialah membina ayat menggunakan kata adjektif dengan betul. Okey, sudah bersedia? Okey, mari kita lihat bagi gambar yang pertama. Kita baca ya. Rizal terpijak lumpur di taman permainan. Kaki Rizal kotor. Lihat ni ya. Rizal pergi ke taman permainan untuk bermain. Tetapi dia telah terpijak lumpur di taman tersebut. Jadi kakinya telah kotor. Okey, nampak ya? Okey, di sini kamu boleh lihat perkataan yang dimerahkan. Di situ adalah kata adjektif untuk sifat kotor. Ya, kotor adalah kata adjektif. Mari kita lihat bagi gambar yang kedua. Kita baca ceritanya pula ya. Setibanya di rumah, Rizal membasuh kaki. Dia menggunakan sabun yang wangi. Sampai di rumah saja dia pergi ambil sabun, dia pergi basuh kaki dia menggunakan air paip. Kalau kita gunakan sabun, apa sifat sabun? Tengok perkataan yang dimerahkan ini. Sabun itu wangi kan? Jadi kaki Rizal pun bersih dan juga wangi. Wangi adalah kata adjektif ya. Okey. Seterusnya kita lihat bagi gambar yang ketiga. Mari kita lihat bagi gambar yang ketiga pula apa yang sedang dilakukan oleh Rizal. Okey, kita baca di sini. Rizal membasuh kakinya sehingga bersih. Tadi bagi gambar yang kedua, Rizal menggunakan sabun agar kakinya wangi kan? Okey, sekarang dia basuh kakinya menggunakan air paip sehingga bersih. Kita lihat di sini ada perkataan yang diwarnakan warna merah. Di situ adalah kata adjektif bagi sifat bersih. Okey, seterusnya mari kita lihat bagi gambar yang keempat. Okey, di sini kita tidak ada melihat ayat ya. Okey, ayat tidak diberi. Kita kena membuat ayat menggunakan kata adjektif yang diberikan di sini. Kita lihat dahulu gambar Rizal. Apa yang sedang dilakukan oleh Rizal? Okey, apa yang sedang dilakukan oleh Rizal ni murid-murid? Dia sedang pegang apa itu? Macam dia pegang dia pegang kain lap ya. Dia sedang memegang sesuatu kain lap. Apa yang dilakukan oleh kain lap tu? Apa yang dilakukan dengan kain lap tu? Okey, jadi apakah ayat yang sesuai yang perlu murid-murid tuliskan di sini? Sudah dapat fikirkan dah? Sudah? Okey. Mari kita lihat apakah ayat yang sesuai. Ya, Rizal mengelap kakinya menggunakan tuala kecil sehingga kering. Jadi okey, tuala tadi, okey, ataupun kain lap tadi ataupun tuala ya, tuala kecil, dia gunakan tuala kecil saja, tak perlulah pakai tuala besar macam tuala mandi tu kan, sebab kakinya pun kecil kan. Jadi gunakan tuala kecil sehingga kering. Itu adalah jawapan bagi ayat ini. Jadi ayat ini menggunakan kata adjektif. Faham semua? Ini adalah cerita tentang Rizal bagi keempat-empat gambar tadi yang menggunakan kata adjektif. Faham ya semua murid-murid? Okey, mari kita lihat pula aktiviti pada hari ini. Okey, sebelum tu cikgu nak semua murid-murid dikehendaki buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 46. Sudah bersedia? Okey, alhamdulillah. Mari kita lihat bagi aktiviti 4. Arahan dia lengkapkan silang kata.
Okey, di sini kita lihat ada 5 gambar, ada 5 soalan. Okey, ada 5 silang kata yang perlu kamu lengkapkan. Silang kata ini adalah, okey, dia diberi huruf, tidak semua huruf diberi ya. Okey, dan huruf-huruf itu kamu perlu lengkapkan. Ada yang melintang, ada yang menegak. Okey, di sini kita lihat bagi gambar pertama dan soalan 1. Kita tengok soalan 1. Kasut yang masih lembap itu dijemur oleh kakak. Okey, perkataan untuk jawapan ini sudah pun diberi ya, lembap. Okey, kita lihat bagi gambar pertama. Okey, kita lihat kasut itu pun memang ada lagi kesan-kesan air di tepi-tepi tu kan, nampak tak? Maksudnya dia tidak kering sepenuhnya, dia lembap ya. Maksudnya masih basah-basah lagi. Jadi perkataan lembap itu kamu kena lengkapkan ya huruf-huruf ini di sini menjadi perkataan yang lengkap. L-E-M lem, B-A-P bab, lembap. Okey. Faham ya murid-murid? Okey, sekarang kita pergi ke nombor 2. Rizal menggunakan sikat yang. Okey, tengok gambar yang kedua, sikat yang. Okey, dia dah beri huruf B, seterusnya kamu kena lengkapkan R, seterusnya apa dia, dan H. Apakah perkataan yang sesuai? Sudah fikirkan murid-murid? Mari kita lihat jawapan dia. Ya, bersih. Kita perlu gunakan sikat yang bersih. Jadi Rizal pun menggunakan sikat yang bersih. Okey, seterusnya mari kita lihat pula soalan yang ketiga. Kuku Rizal bersih dan apa jawapannya seterusnya? Tengok gambar kuku Rizal. Okey, di situ dia kata bersih. Bersih. Lepas tu kita tengok keadaan kuku dia. Okey, di sini dia dah berikan huruf P, seterusnya kamu kena lengkapkan dan K. Apakah agak-agaknya perkataan yang sesuai? Dah dapat murid-murid? Okey, mari kita lihat apakah jawapan yang sesuai. Ya, pendek. Pendek adalah jawapan bagi nombor 3. P-E-N, pen, D-E-K-D, pendek. Seterusnya, mari kita lihat soalan yang keempat. Air yang tumpah itu dilap oleh kakak sehingga tempat kosong kamu perlu lengkapkan apakah ayat yang sesuai. Apakah perkataan yang sesuai? Kita lihat gambar ini. Okey, nampak tak? Dia sedang mengelap apa? Mengelap tumpahan air sehingga kalau kita nak lap tumpahan air, kita kena lap sehingga apa? Dah dapat dah jawapan dia? Okey, bagus. Mari kita lihat apakah jawapan yang betul. Ya, kering. Kita kena lap kalau ada air tumpah sehingga kering ya, betul-betul kering, kita kena lap. Okey, jadi jawapan untuk nombor 4. Kita tengok di sini. K-E-R-I-N-G, ring, kering. Murid-murid kena lengkapkan huruf-huruf ini nanti ya. Seterusnya bagi nombor 5, gigi Alia tempat kosong kerana dia rajin menggosoknya. Kita lihat di sini Alia tersenyum lebar ya. Okey, huruf yang diberi P. Lepas tu kamu kena lengkapkan dan H. Kalau kita sentiasa gosok gigi, gigi kita akan kelihatan apa? Dah dapat dah jawapannya? Bagus. Mari kita lihat. Ya, putih. Putih. P-U-T-I-H-T. Putih. Okey. Untuk soalan ini, okey, murid-murid sudah pun dapat jawapannya ya. Okey, seterusnya mari kita lihat pula aktiviti seterusnya. Okey, sila buka buku aktiviti muka surat 47. Okey, sebelahnya ya, 47. Untuk aktiviti 4, B. Lengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Okey, lengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Okey, di sini soalan dia dah beri. Lepas tu jawapan ni kamu kena lengkapkan. Ada di sini, ada 3 jawapan. 1, 2, 3. Pilih. Ataupun kamu nak bulatkan dulu, lepas tu kamu tuliskan dekat garisan ni, ya. Okey, lepas tu kamu tengok gambar ni, mana ya jawapan yang sesuai. Ada 3 jawapan di sini. Kamu kena pilih satu saja dan tuliskan di
ruangan kosong ini ya. Tapi bagi soalan nombor 5, kamu kena letakkan 2 jawapan sebab ada 2 soalan dua jawapan yang perlu kamu letakkan di sini ya. Kena pilih 2 lah. Okey. Jadi kita lihat nombor 1 ni, kasut sekolah Rizal telah, tengok gambar ni. Kasut ni macam mana kita tengok keadaan dia ya, kaki dia ni, kaki murid ni ya, kaki kasut, kaki Rizal ni, dia boleh masuk ke tak masuk ni? Kaki ini sampai terkeluar ni. Kalau sampai terkeluar ni maksudnya apa? Longgar ke, ketat ke, lebar? Cuba kamu fikirkan, apakah jawapan yang sesuai? Cikgu tidak akan beri jawapan, kamu kena fikirkan untuk soalan ini ya. Pilih sama ada longgar, ketat ataupun lebar. Kalau kaki dah terkeluar tu maksudnya apa? Kaki kita tu apa? Okey. Seterusnya bagi soalan yang kedua, lihat gambar di sini. Rizal memotong kukunya supaya tempat kosong. Pilih jawapannya di sini. Pendek, panjang, kecil. Kalau kita potong kuku, kita potong kuku tu supaya apa? Supaya pendek ke, supaya panjang ke, supaya makin kecil kita punya kuku tu. Jawapannya dah ada dah? Okey, jadi kalau dah ada jawapannya, sila letakkan di sini ya. Okey. Seterusnya kita tengok soalan ketiga. Emak memilih tuala yang tempat kosong, letakkan. Jawapannya sesuai. Tuala yang apa mak kita pilih ni? Kesat. Kesat tu maksudnya kasar ya, kasar. Kesat maksudnya tak lembut lah ya. Kesat. Lepas tu kasar, lepas tu lembut. Tengok mak kita pegang tuala tu, nyamannya. Jadi mak kita memilih tuala yang apa? Kesat ke, kasar ke, lembut. Kamu kena letakkan jawapan di sini. Faham ya murid-murid? Seterusnya bagi soalan yang keempat, tengok gambar ni, ini adalah gambar bilik air. Okey, seterusnya kita baca ayat dia. Bilik air itu berbau tempat kosong setelah dibasuh. Setelah dibasuh ya. Setelah dibasuh, bilik air kita akan rasa macam mana? Wangi, sedap, nyaman. Bilik air kita ni kalau kita dah basuh, dia baunya wangi ke, sedap ke, nyaman. Okey, kita nanti saya nak awak letakkan di sini ya. Okey. Sedap tu untuk makanan ya. Kalau berbau tu guna hidung sama ada apa? Wangi ke, sedap ke, nyaman. Okey. Dah dapat dah jawapannya? Nanti letakkan di sini. Seterusnya untuk soalan yang kelima. Bilik Rizal, tempat kosong dan tempat kosong. Apa jawapan dia yang sesuai? Lihat dulu. Gambar dia ni. Kamu rasa-rasa teratur, tersusun, kemas ke tak kemas ke, apa ke, kotor ke? Lihat gambar ni. Okey, baru kamu letakkan jawapan dia. Bilik Rizal, apa dia? Jawapan di sini ada kotor, bersih, kemas. Letakkan jawapan di sini. Boleh ya murid-murid semua? Cikgu yakin kamu boleh buat ya. Okey, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang diberikan. Terima kasih kepada semua yang menonton video pembelajaran cikgu pada hari ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada semua dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.